Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Amma ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kuliah subuh pada pagi ini kita sambung bacaan kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mumi wal Imam, yang mana kita berada di pada masalah 213. Kita ada pada masalah 213. Kita sambung muka surat 178, ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan tersebut di dalam hadis At-Tirmizi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia man shalla subha thumma jalatha yadhkurullaha ta'ala fi musallahu hatta tatlu'a asy-syamsu thumma yusalli rak'ataini kataba lahu hajjatan wa umratan tammatan. Artinya, Sesiapa sembahyang ia fardu subuh, kemudian duduk ia berzikir Allah pada tempat sembahyangnya sehingga naik matahari, kemudian sembahyang ia 2 rakaat pula, yakni sembahyang sunat isyraq atau sunat duha, nescaya ditulis oleh Allah baginya satu pahala mengerjakan haji atau umrah dengan sempurna. Baik, jadi dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perihal sembahyang, tentang perihal zikir selepas sembahyang, yang mana Nabi SAW menganjurkan kita supaya selesai daripada sembahyang subuh jangan bangun, tunggulah sehingga naiknya matahari. Dia tunggu berada selepas pada sembahyang subuh, dia duduk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selesai daripada zikir selepas sembahyang, dia tunggu sehingga naiknya matahari. Baik, apabila naik matahari maka sembahyang 2 rakaat. Maksudnya
naik matahari, apabila matahari naik segalah, ya, kerana naik matahari selepas pada subuh itu di antara waktu yang diharamkan sembahyang, ya, selepas daripada sembahyang subuh sehinggalah naik matahari segalah, ya, waktu yang diharamkan sembahyang. Sebab itu Nabi sebut selesai daripada sembahyang subuh, maka duduklah di tempat sembahyang dia dan berzikirlah kepada Allah sehinggalah naik matahari, kerana pada waktu itu haram kita melaksanakan sembahyang, ya. Bila naiknya matahari, Nabi suruh kita sembahyang 2 rakaat. Matahari naik itu maknanya naiknya matahari, ketinggian dia segalah, lebih kurang 24 minit selepas daripada naiknya matahari. Dan tingginya matahari itu kalau diukur sekadar segalah, ataupun setinggi lembing. Bila sampai kepada ketinggian tersebut, kita panggil tinggi segalah lah, 24 minit selepas daripada isyraq, naik matahari lah, barulah kita boleh bersembahyang, baru disunatkan kita sembahyang. Maka dia kata sembahyang sunat isyraq atau sunat duha. Sembahyang sunat isyraq ataupun sunat duha selepas daripada naik matahari, ya, 24 minit lah. Jangan cerah-cerah tu kita sembahyang, tak boleh. Selepas naik matahari segalah. Baik. Jadi kita boleh sembahyang sunat isyraq ataupun sunat duha. Berkenaan dengan sunat isyraq atau sunat duha ni ada 2 pendapat ulama. Yang pertama, ada ulama berpendapat sembahyang sunat isyraq berlainan dengan sembahyang sunat duha. Sunat isyraq lain, sunat duha lain. Maknanya sunat isyraq ni kita buat apabila matahari dah naik segalah. Pada waktu itu sunat kita sembahyang sunat isyraq. Kemudian apabila matahari berlalu sehingga 1/4 siang hari, ya, 1/4 siang hari, kita bagi 4 lah siang hari itu, ambil 1/4 yang pertama. Maka pada ketika itu barulah disunatkan kita sembahyang sunat duha. Lebih kurang dalam 1/4 daripada siang hari itulah. Kalau siang hari itu 12 jam, kita bagi 4, kan? Bagi 4 mana 3 jam daripada naik matahari. Naik matahari itu kata pukul 7, jadi kau apa? 8, 9, 10. Pukul 10 lah, kan? Baik, nah. Pendapat yang kedua daripada kalangan ulama, sunat isyraq dan sunat duha itu sama sebenarnya. Ya. Sunat isyraq dan sunat duha itu sama, tak ada beza. Siapa yang buat niat sunat isyraq tu sunat duha dah. Jadi maknanya bila naik matahari sampai pada setinggi segalah,
tinggi kita dah berlalu 24 minit selepas daripada dia kurang ni lah 24 minit daripada naik matahari, maka dia buatlah sunat duha ni. Dia buat sunat duha kerana sunat isyraq sama saja dengan sunat duha, ya, tak ada beza. Kalau kita buat sunat isyraq itulah sunat duha, kita buat sunat duha itulah sunat isyraq, ya, dia tak ada dua semayang yang berlainan, ya, dia satu semayang tu je. Ni ulama berselisih pandangan tentang sunat isyraq ni. Masalah dia tentang sunat isyraq, ya. Pendapat yang pertama mengatakan sunat isyraq satu semayang, kemudian ada satu lagi sunat duha. Jadi pagi itu dia ada dua semayang lah, sunat isyraq, sunat duha. Sunat isyraq naik matahari segala. Sunat duha tu apabila matahari tu berlalu 1/4 hari, ya, pukul 10. Pendapat yang kedua kata sunat isyraq, sunat duha tu sama, tak ada beza. Maknanya ada satu sembahyang saja, dua nama satu sembahyang. Nama ada dua, kan? Macam seorang lah, kawan tu nama dia ada dua, kan? Nama apa ni? Nama saya nama saya ni Muhammad Elias Hasan. Oh, itu Muhammad Elias Hasan. Muhammad pun nama juga, Hasan pun nama juga. Dalam kad penalan selalu kan. Jangan baca Muhammad Ed Hasan. Yang tu orang ada email boleh baca macam tu, ya? Muhammad atau Hasan. Ni Muhammad nama juga je. Hasan pun nama saya juga, dua-dua nama. Begitu. Jadi samalah. Sunat isyraq, sunat duha sama. Maknanya bila naik matahari kita sembahyang sunat duha tu, maknanya tak ada beza. Baik. Maka pendapat yang kedua inilah pendapat yang mu'tamad, ya. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang mu'tamad ialah pendapat yang kedua, ya. Pendapat yang mu'tamad tu pendapat yang kedua lah. Mana bila naik matahari pada waktu isyraq tu, isyraq waktu pecah matahari, cahaya matahari, waktu terpancar cahaya matahari, ya. Jadi waktu terpancar cahaya matahari kita sembahyang sunat duha, bukan sunat isyraq, sunat duha. Dia tak ada lah sunat isyraq tu, nama saja, ya. Kerana pada waktu isyraq, waktu terpancar matahari, waktu itulah kita boleh bermula melaksanakan sembahyang sunat duha, ya. Itu sebab nama timbul nama isyraq, ya. Isyraq makna terpancarnya cahaya matahari. Matahari dah naik, kita tengok cahaya tu dah pecah panas dah, kita panggil, kan. Jadi di antara ni ada orang nak buat sembahyang isyraq, buatlah, tak ada apa, kan. Kemudian lagi dia orang nak buat sembahyang, makcik dia lama dah buat sembahyang sunat isyraq, ustaz kata sunat isyraq tak ada, dia kan, tak ada pula, ikut suka buat, tak apa, kan, sunat isyraq tu. Lepas tu lagi duha buat pula lah, masuk waktu duha buat pula, ya. Sembahyang sunat duha, sembahyang sunat isyraq. Sunat duha ni kita nak buat macam mana boleh, nak buat 4 rakaat ke 6 rakaat ke ataupun 8 rakaat, ni kan. Sekurang-kurang 2. Sunat isyraq kita buat 2 rakaat je. Kalau orang kata saya tak mau, saya nak buat duha semua, saya nak pegang pada pendapat yang mu'tamad, tak apa. Bila masuk waktu isyraq, niat sembahyang sunat duha, kan. Lagi bila dah lalu sembahyang lagi 2 rakaat,
dah berlalu seperempat hari sembahyang 2 rakaat pula sunat duha. Ada orang yang dia bahagi-bahagikan masa, ya, sehingga sebelum masuknya zuhur, dia selesaikan 8 rakaat sembahyang sunat duha tu. Jadi tak ada masalah dah. Cuma kalau kita nak bincang dari segi sudut pendapat yang kuat dari sudut dalil dia ialah pendapat yang kedua tadi. Pendapat yang kuat dari sudut dalil, pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, isyraq tu ialah sembahyang sunat duha itu sendiri, ya. Isyraq tu merujuk kepada duha itu sendiri, ya. Jadi makna bila masuk waktu isyraq terus sembahyang sunat duha. Tak ada dah sembahyang sunat isyraq, ya. Tak wujud pun. Itu pendapat yang kedua dan yang muktamad. Tapi ada makcik-makcik ni dah buat lama dah sembahyang sunat isyraq, tak apa buat. Dia nak pakai pendapat yang pertama, tak ada masalah, ya. Okey, kita sambung. Jadi orang yang sembahyang sunat 2 rakaat tadi, sunat isyraq atau sunat duha, selepas daripada naik matahari, maka ganjaran Allah Ta'ala bagi pahala seolah-olah seperti dia mengerjakan haji dan umrah dengan sempurna. Pahala yang dia dapat, ya. Maknanya amalan ini ialah amalan yang mempunyai pahala yang besar. Amalan ini amalan yang mempunyai pahala yang besar, ya. Selesai pada sembahyang, dia tak beredar, dia duduk di tempat sembahyangnya, berzikir kepada Allah, kemudian sembahyang 2 rakaat, habis sembahyang 2 rakaat baru dia beredar, ya. Maka ditulis baginya haji, amalan haji dan umrah, ya, dengan sempurna. Baik. Itu amalan yang dilaksanakanlah. Kita panggil apa? Amalan wazifah, ya, wazifah, wirid yang kita buat secara harian selepas daripada waktu subuh. Dan ini jika sekiranya tempat sembahyang itu tidak bersekutu dengan orang ramai, atau tempat sembahyang itu luas, atau ia bukan imam. Tempat yang dia maksudkan di sini, di dalam hadis Nabi SAW, apabila selesai sembahyang subuh, seorang itu duduk di tempat dia sehingga naik matahari, maka diperincikan tempat yang diduduk tu. Sekiranya tempat sembahyang itu tidak berkongsi dengan orang ramai, ya. Macam mana yang kata kongsi dengan orang ramai? Kongsi dengan orang ramai ni makna macam masjid kita ni lah. Tempat sembahyang ni semua orang boleh duduk, semua orang boleh duduk di tempat ni. Misalnya dia nak duduk, lagi orang lain nak duduk situ pun boleh. Semua orang berhak untuk duduk di tempat yang terdapat di dalam masjid, ya. Kalau kata tempat yang dia sembahyang tu milik persendirian, itu tak apalah. Ini bukan milik orang ramai, maknanya masjid yang telah diwakafkan. Atau tempat sembahyang itu luas. Tempat sembahyang tu luas macam masjid kita ni. Kalau duduk tang ni pun sampai ke siang hari, naik matahari pun tak apalah. Orang tak ganggu dah, kan? Dia masalahnya kalau kita duduk di situ, lagi orang lain nak masuk sembahyang. Contoh macam kita sembahyang di tempat yang sesak, kan? Tempat tu dah lah sesak, orang nak masuk sembahyang, kita duduk tunggu sampailah subuh ni. Kawan ni nak sembahyang subuh ni, kita duduk dalam tu lah. Ni awak tak bangkit 3-4 orang tadi, kan? Dah tempat nak sembahyang ni 3-4 orang ni lah, kan? Contohnya di mana? Di supermarket besar, surau besar bilik ayak, contoh, ya. Supermarket besar tapi surau besar bilik ayak,
dia tak buat besar. Tu pelik. Ya. Airport besar, surau besar bilik kita. Bilik kita besar daripada surau. Bilik kita ada rumah. Airport besar, nak jalan pelenguh. Surau besar Kelemboi. No? Saya pergi Afrika Selatan, tuan-tuan. Negara kafir. Bukan negara Islam tak. Kami nak naik flight dari nak balik ke Malaysia lah, di Cape Town. Jadi nak balik tu semayang siap-siap, sebab nak naik tu belah jam ni. Kita nak kena jamak siap-siap dah, kan? Cari, tanya orang tentang mana musalla, jangan tanya surau. Tanya surau orang putih tu heran, kan? Tanya mana musalla dia tahu, kan? Dia tengok-tengok, dia kata tu, kita betul ke ni? Dia kata tu musalla. Kita pergi tengok, sungguh besar sungguh musalla tu. Tu tempat perempuan tu, tambah sikit lagi. Tempat perempuan tu tambah sikit belah sini. Lebih kurang besar ni, besar sungguh. Tu bahagian lelaki tu. Kita tengok besar ni surau ni, besar, kan? Airport dia tu besar daripada airport apa nama di mana Bayan Lepas. Dia punya tu, dia punya surau dia. Surau dia lebih besar daripada airport, daripada surau tempat kita ni. Tempat elok pula, kan? Orang Islam tak ramai sana. Nampak nah. Jadi kerajaan dia sedia untuk ni. Pelik lah tempat kita tu. Tak apalah. Nak cerita kalau tempat tu sempit. Kalau tempat tu sempit, kita tak boleh duduk di situ. Kalau ke tempat itu tempat orang ramai, tempat yang boleh dikongsi oleh orang awam, tempat sempit, kita tak boleh duduk, kita kena keluar lah, duduk tempat lain. Ya? Ataupun dia kata dia tu bukan imam, ya? Bukan imam, maknanya orang yang nak tunggu di tempat sembahyang tu, dia bukan imam. Tetapi kalau ia imam, maka berkata Al-Imam Nawawi pada Syarah Muhadzab, disunatkan bagi imam apabila telah memberi salam ia bahawa bangun daripada tempat sembahyangnya jika tidak ada di belakangnya orang perempuan. Baik, jadi Imam Nawawi sebut di dalam Syarah Muhadzab, dalam kitab dia, adapun imam ni selesai pada bagi salam sembahyang subuh, ya, ataupun apa-apa sembahyang, hendaklah dia bangun terus daripada tempat dia. Itu yang betul. Tetapi sekiranya tidak ada di belakangnya orang perempuan, yang ikut sembahyang berjemaah bersama dengan dia. Dan beginilah berkata Al-Imam Syafi'i dan Al-Ashab, ulama-ulama Syafi'iyah. Baik, apa alasan dia? Dan alasan mereka itu dengan dua sebab. Yang pertama, salah satunya supaya tidak mengesyaki orang yang di belakang adakah ia telah memberi salam ataupun tidak. Yang pertama, dua sebab dinyatakan oleh para ulama. Kerana apakah imam ni selepas pada bagi sembahyang dia kena bangun daripada tempatnya di mihrab, ya? Bangun ke tempat lain lah. Alasan yang pertama, dia kata supaya orang yang datang lewat, makmum yang datang lewat, tidak mengesyaki imam itu dalam sembahyang ataupun telah memberi salam, ya? Tujuan dia apa? Supaya tidak mengelirukan orang yang masuk lewat nak sembahyang ni. Bila dia tengok tu imam ada lagi atas sajadah, padahal tu imam tu tengah duduk berwirid dah, duduk sengap tu, kan, berwirid. Jadi duk ingat tu imam duduk dalam tahiyat akhir ni, dia tak ni, ataupun mungkin dia duduk dalam tahiyat awal, dia menghadap kiblat. Jadi kawan ni pun masuk pelan-pelan duduk di belakang. Dia kata, tu imam ni duduk ada lagi tu, ataupun ada orang sembahyang subuh, dia lewat.
Ya, jemaah lain tak ada dah. Dia pun mai, ni kita andai kata jemaah ni semua keluar habis dah. Tu imam tu duduk situ. Kan? Atau siapa-siapa duduk di tempat dia. Masuk seorang dia tengok, oh ada orang ni. Dia pun takbir Allahu Akbar. Nak ikut. Padahal tu imam tu tengah duduk baca Quran. Ataupun tu imam tengah duduk berzikir. Itu tujuan dia. Bila selesai, imam bangun pergi duduk tang lain. Supaya tidak menyebabkan orang yang datang lewat menyangka imam masih lagi sembahyang. Itu tujuan yang dinyatakan tadi, sebab dia. Dan yang kedua, supaya tidak masuk seorang yang gharib. Gharib ni makna yang tidak mengetahui hal imam, maka disangka ia masih di dalam sembahyang lalu berimam dengan dia. Ini yang kedua lah. Pertama ni supaya tidak mendatangkan syak. Adakah imam tu bagi salam ataupun tidak. Pertama tadi supaya tidak mendatangkan syak, dia bagi salam ataupun belum bagi salam. Yang kedua, ini ketika mana kalau imam duduk dalam keadaan tahiyat akhir, jadi bila duduk macam itu, seorang yang lain ikut dia, tunggu lama dalam sembahyang. Kan? Tunggu lama dalam sembahyang. Jadi contohlah dia tengok imam duduk macam ni, oh imam ni tak bagi salam lagi no. Dia duduk elok ya. Kawan pun ni lah, takbir Allahu Akbar, duduk. Duduk tu dekat-dekat setengah jam lebih. Hai, lama ni dia buat apa dalam tahiyat akhir? Rupanya tu imam tengah wirid. Kan? Duduk seorang-seorang dia. Jadi kawan ni duduklah tahiyat awal untuk tunggu imam bagi salam. Itu satu sebab, ya, supaya tidak menyebabkan makmum yang datang lewat ni sangka imam memberi salam ataupun tidak. Yang kedua, seorang yang tidak mengetahui hal, orang luar misalnya, dia masuk, kemudian dia tengok, dia sangka imam masih lagi dalam sembahyang, lalu dia ikut sedangkan imam tengah baca Quran, kan? Jadi itu tujuan dia. Adapun jika ada orang perempuan di belakang imam, kalau ada orang perempuan duduk di belakang imam, maka hendaklah ia tunggu di tempatnya sehingga mereka beredar dari situ. Kalau jemaah perempuan mengikut imam tersebut, ya, maka imam tu jangan bangun daripada tempat sembahyang dia. Supaya apa? Supaya orang perempuan tu beredar dahulu daripada tempat sembahyang mereka, barulah dia keluar, ya. Dan disunatkan bagi mereka orang-orang perempuan beredar selepas imam memberi salam. Selesai imam bagi salam, sunat bagi orang perempuan ni beredar, ya, keluarlah. Kerana tempat kita ni dia ada tempat khas bagi orang perempuan sembahyang, kan? Dia ada kawasan khas dia lah. Kalau kita pergi negara Arab, dia tak ada macam tempat kita ni. Kalau orang Arab nak sembahyang, perempuan tu dia sembahyang belakang kita, kan? Dia sembahyang belakang kita. Jadi kalau kata tu imam selesai sembahyang dah, dia tengok makmum perempuan ada, mungkin dia pun nak wirid, dia tunggu lah. Dia jangan bergerak, ya. Sehinggalah jemaah perempuan itu beredar. Baik, kemudian bagi jemaah perempuan pula, bila selesai pada sembahyang sunat dia bangkit, terus tunggu dah, supaya tak berlaku percampuran di antara lelaki dengan perempuan. Sebab perempuan duduk di belakang lelaki, ya. Masalah masjid di tempat kita ni berbeza dengan keadaan di sini. Tempat kita tu ada ruangan khas untuk perempuan supaya tak berlaku percampuran di antara lelaki dengan perempuan. Tak terjadi percampuran di antara lelaki dengan perempuan, ya. Jadi sebab tu ada bahagian khas dia. Nampak tak? Di mana-mana pun sama, ya tuan-tuan. Di mana-mana sama, bukan kata tempat sembahyang nah. Di tempat sembahyang, di tempat kerja ke di mana saja. Jangan berlaku percampuran di antara lelaki dengan perempuan.
di tempat kenduri ke, di tempat mengaji ke, di apa nama, di sekolah ke, di pejabat ke, di panggung wayang ke, kan? Di mana saja. Di mana saja kaedah umum tidak boleh berlaku percampuran di antara lelaki dan perempuan. Maka di dalam adab melaksanakan sembahyang tu dilatih kepada kita. Dan sembahyang tu dilatih kepada kita. Dalam adab menyusun sah melatih kita supaya jangan melakukan percampuran di antara lelaki dengan perempuan di luar sembahyang. Kerana sembahyang tu mendidik kita, kan? Sembahyang tu mendidik kita dengan adab tu, didik kita supaya di luar kita buat macam tu juga. Tu guna sembahyang. Tuan faham tak saya kata ni? Ya? Ini bukan ekstremis apa tak? Ya? Begitu. Ya? Supaya tidak berlaku percampuran di antara lelaki dan perempuan yang ajnabiyah di dalam kehidupan, direalisasikan dalam sembahyang. Sebab tu dia suruh buat macam ni. Ya? Baik. Sebab tu apabila selesai sembahyang, sunat bagi perempuan beredar terus. Sebab tu ulama-ulama kita dulu di Nusantara ni, dia buat siap bahagian perempuan ni untuk duduk sini. Jadi kalau mereka nak wirid pun, Tok Imam dia nak bangkit pun tak apa. Ni orang perempuan duduk tempat dia, dia nak wirid tempat dia. Jadi tak akan berlaku campur lah. Ulama-ulama kita dulu ni buat macam tu elok dah, kan? Kalau kita pergi tengok di tengah-tengah dengan Arab ni, tak ada. Kalau tuan biasa pergi jalan luar negeri kan, tak ada bahagian perempuan, ya? Kalau masjid besar pun kadang tak ada. Lepas sembahyang belakang kita, kan? Sembahyang belakang kita ada juga bahagian perempuan, ya? Baik, nah. Ini sekiranya tidak ada yang dia bincangkan di sini kalau tidak ada bahagian khusus untuk perempuan. Okey. Dan telah menyebut Ar-Ruyani pada Al-Bahri, kitab dia, hendaklah imam itu berdoa dalam keadaan berdiri. Ya. Pada masalah ni nah. Dan berkata An-Najiri seumpamanya juga. Tetapi jika ia menghendaki berdoa sambil duduk, maka janganlah ia membelakangi makmum. Hendaklah ia berpaling yang ni kepada makmum, dan jadikanlah kanannya itu bagi kiblat dan kirinya kepada bagi para makmum. Dan ini ialah pendapat kebanyakan ulama. Dan kata setengah ulama, dijadikan kirinya bagi kiblat seperti sembahyang di Masjid Taif, dan kanannya bagi para makmum. Dan pendapat ini dipilih oleh Al-Mas'udi dan disahkan pada Syarah Al-Muhadzab. Baik, jadi dia kata apa? Kata Al-Imam Ruyani dalam kitab Al-Bahri, pada waktu itu hendaklah imam berdoa dalam keadaan berdiri. Ni dalam masalah ni lah. Masalah sekiranya ada orang perempuan di belakang dia, ya, supaya tidak disangka oleh makmum seperti tadilah. Makmum yang datang lewat tu, dia bagi salam, dia sangka kata imam masih dalam sembahyang, kan? Ataupun dia akan terus ikut imam dalam keadaan dia menyangka imam tu masih sembahyang. Sebab tu dia suruh buat begitu, ya? Jadi tempat kita ni tak ada lah, situasi kita ni tak ada masalah ni. Okey. Dan berkata Al-Najiri juga, dia kata sekiranya kalau dia nak berdoa juga sambil duduk,
Ni nak berdoa juga sambil duduk. Ni yang timbul cara yang imam kita buat tu. Kalau dia nak berdoa juga sambil duduk, jangan dia membelakangkan makmum. Maknanya jangan dia bagi makmum tu belakang imam tu menghadap makmum. Belakang imam tu menghadap makmum, dipanggil membelakangi makmum lah. Maka hendaklah dia berpaling, dia jadikan sebelah kanannya bagi kiblat, kanan bagi kiblat lah, dan kirinya bagi makmum. Ni kiri, kanan dia kena menghadap kat tu lah. Ini pendapat kebanyakan ulama' dia kata. Dan dia kata setengah dijadikan kirinya bagi kiblat, dan seperti sembahyang di Masjid Taif, dan kanannya bagi makmum. Jadi sama lah pula, kan? Kanannya sebelah makmum. Jaga ada ni nah. Kata qi dijadikan kirinya bagi kiblat, kiri bagi kiblat ke arah sini lah, dan kanannya para makmum. Maknanya dia kena menghadap sana, macam kita buat lah. Ini pendapat yang dipilih oleh Mas'udi dan disahkan pada Syarah Muhazzab. Jadi ada dua nah. Tu imam dia boleh ada dua pandangan ulama. Yang pertama, selepas daripada memberi salam, jadi makmum kalau dia nak berdoa, imam kalau dia nak berdoa membelakangi kiblat, membelakangi makmum. Kalau dia doa duduk nah, dan doa dalam keadaan duduk supaya tak disangka oleh makmum yang lain, katalah orang lain mai, dia masih lagi dalam sembahyang, jadi dia berpaling ke arah kiri dia ataupun kanan dia. Ada dua pendapat nah. Dia jadikan kanan dia bagi kiblat, kiri dia pada imam, dia menghadap kat ni. Dia menghadap kat ni. Pendapat yang kedua kata imam menghadap kat ni. Ini pendapat yang kita ni lah, yang kita buat. Itu pun berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Baik. Dan hendaklah imam jangan duduk dan berdoa lama-lama di tempat sembahyang, di mihrab. Bahkan hendaklah ia duduk selepas salamnya sekadar satu rukun daripada segala rukun sembahyang, kerana tersebut dalam hadis Bukhari dan Muslim daripada Bara' bin Azib berkata, ia sembahyang aku serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil aku perhati, maka aku dapati qiyamnya dan rukuknya dan i'tidalnya lepas daripada rukuk dan sujudnya, dan duduk di antara dua sujud, dan qadar masa duduknya selepas salam di antara bangunnya daripada tempat sembahyang adalah hampir sama lama masanya. Jadi dalam antara perkara yang menjadi adab bagi imam dia jangan duduk lama berdoa di tempat sembahyang, yang ni di mihrab bagi imam jadi dia hendaklah duduk selepas dia beri salam sekadar satu rukun daripada segala rukun sembahyang. Sekadar satu rukun. Mana satu rukun tu tak lama mana, maka kita kena tengok pada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, bagaimana yang Nabi buat selesai daripada sembahyang dia, lama mana yang dia duduk. Jadi daripada Bara' bin Azib, dia kata dia sembahyang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia perhati Nabi sembahyang tu, dan dia dapati qiyam Nabi, rukuk Nabi, i'tidal. Qiyam berdiri Nabi, rukuk dia dan i'tidal dia, i'tidal lepas pada rukuk, dan duduk antara dua sujud dia, dan
masa duduk antara dua sujud selepas salam, masa duduknya selepas memberi salam, makna selesai bagi salam dia tak bangkit, dia kata masa dia hampir sama, lama masa dia hampir sama. Ni untuk kita nak ambil kadar doa. Maknanya kalau kita berdirilah, kita kata qiyam kita lah, Nabi dia akan bagi sekata semua. Sekata mana? Kalau qiyam Nabi ambil masa contohnya 5 minit, maka lepas dia bagi salam dia doa pun 5 minit. Itu maksud dia. Ya. Jadi 5-5-5. Ya, kalau qiyam dia tu seminit, maka rukuk sujud pun dia bagi sama semua. Kita tak sama lah. Tapi Nabi tak, dia akan bagi sama-sama sehingga dia bagi salam, dia duduk pun lama masa tu juga. Supaya setiap perpindahan rukun dan juga selesai bagi daripada semayang tu masa dia sekata. Itu yang diperhati oleh Bara' bin Azib. Zaman tu jam tak ada lah, tapi dia boleh ukur. Dia kata hampir sama lama masanya. Dan diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa ia selepas salamnya, Allahumma antas salam wa minkas salam, fahayyina rabbana bis salam, tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Tidak duduk ia melainkan qadar demikian itu. Baiklah. Kemudian riwayat pada Siti Aisyah pula, dia cerita sendiri bahawasanya Nabi SAW berdoa, ya, Allahumma antas salam wa minkas salam, fahayyina rabbana bis salam, tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Jadi Nabi doa ni sekadar itu saja, lepas tu Nabi bangkit. Sat ya. Baik, yang kita dah buat lama ni, entah itu himpunan, kena ingat lah, itu himpunan yang dikumpul daripada hadis Nabi SAW. Jadi sebab apa kita nak jamak, nak kumpul semua, kita nak buat semua yang Nabi buat selepas sembahyang. Satu riwayat, selepas sembahyang Nabi baca Allahumma antas salam wa minkas salam, fahayyina wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Satu riwayat dari Siti Aisyah, kan? Ada riwayat lain Nabi istighfar, ada riwayat lain Nabi tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, kan? Jadi dalam semua riwayat yang dijumpai oleh para ulama, depa kumpul dan susun wirid selepas pada sembahyang, itu yang jadi masa dia lama. Sebab kita akan buat semua apa yang Nabi buat selepas pada sembahyang. Kerana ini susunan para ulama berdasarkan kepada hadis. Kalau tuan-tuan ikut hadis satu saja, lepas ni kata ustaz kata ada hadis riwayat Aisyah Allahumma antas salam wa minkas salam, habis sudah. Lepas tu kita berhenti tunggu apa lama-lama dalam ni. Nabi tak suruh. Nanti dulu cek. Nanti dulu. Ada lagi hadis lain yang kita buat ini ialah ulama kumpul. Kumpul itu bukan dia reka sendiri, dia ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, bagaimana yang disebut dalam kitab Al-Azkar lin-Nawawi, kitab azkar bagi imam, karangan Imam Nawawi. Dalam tu banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang wirid. Nampak tak? Jadi tak timbul soal lah dalam masalah tu. Nanti dia akan cerita ni dalam masalah 214 zikir dan doa selepas pada sembahyang. Ya. Baik. Kemudian dia kata masalah 214, masalah 214 zikir dan doa selepas sembahyang. Ini baru dia akan cerita himpunan zikir yang terdapat dalam kitab ni. Ya. Yang dikumpulkan, yang dibuat selepas daripada sembahyang fardu. Semua ini berpandukan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dia tak sebut semualah, ada sebahagian daripada apa yang kita amalkan yang antara yang utama dalam kitab ini nah. Semua itu berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Kita berhenti pada masalah 214 dan merupakan masalah yang terakhir daripada kitab ini. Dan insya-Allah jika diizinkan Allah, minggu depan kita boleh khatamlah kitab ni, no? Kita boleh khatam kitab apa nama, Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mumi wal Imam. Dan insya-Allah kita akan sambung sebuah kitab yang lain, ya, kitab yang agak kecil, ya. Mungkin agak lain pada yang lain. InsyaAllah saya nak sambung baca kitab Majmu' Thalathi Rasail. Ya? Bila? Oh, ada baca dah? Oh, belaga no. Majmu' Thalathi Rasail. Ada orang baca di sini? Ada je dua ni. Tak ada. Oh, ada no. Apa nama Majmu' Thalathi Rasail itu Tuan Muhammad Yasin, ya. Nak minyak. Dah baca dah? Oh, dah baca kitab lain. Apa nanti saya beritahu minggu depan kitab apa, nah. Baik, jadi cukup sekadar itu. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Bincang dengan imam, saya tak wahab dia baca sikit je yang dia macam kitab malah kita ngaji. Jadi dia baca sikit 5 minit tu. Tak mau. Dah, tapi ustaz Sambung kitab Ustaz Arwah Ustaz Rozaidi dulu. ya. Tak aku boleh baca balik ya. Pada kitab apa? Itulah Majmu' Thalathi Rasail. Dia baca kitab lah. Dah ustaz Wahab baca lah. Dia baca lah, baca habis baca 5 minit, 2 minit masa penutup tu. Dia baca yang mana, yang Bad Najib? Yang bagian fiqh. Oh, ya, betul lah. Muduk. Ustaz Rozaidi dulu maka hak tauhid depan kitab satu. Oh, betul lah. Tahu tanya. Tapi tak apa lah kalau ustaz ni baca. Dah ustaz. Saya tengok yang lain. Betul eh. Biasa ustaz Wahab baca lah kan. Jadi berulang pula. Tanya dengan ustaz. Tak apa. Ada kitab lain. Cukup.